Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam pengakap. Hai semua, selamat datang ke Johor Virtual Kabori 2021. Pada hari ini, anda akan bersama-sama dengan saya, Cikgu Khairul, dalam short aktiviti Pertolongan Cemas. Sebelum saya memulakan slot kita pada hari ini, ingin saya bertanya kepada para penonton, apakah yang dimaksudkan dengan pertolongan cemas? Pertolongan cemas ialah bantuan permulaan atau rawatan awal yang diberikan kepada seseorang mangsa di tempat kejadian sebelum ketibaan ambulans atau pakar medik. Apa itu peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas ialah tempat simpan alat-alat atau perkakas yang digunakan semasa berlaku kecemasan. Baiklah para penonton semua, mari kita lihat apakah yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Sarung tangan pakai buang digunakan untuk mengelakkan jangkitan bakteria ketika mengubati pesakit. Penyepit digunakan untuk membuang serpihan kotoran di luka dan menyepit kapas. Kapas pula digunakan untuk membersihkan dan melumurkan ubat pada bahagian luka. Lotion antiseptik digunakan sebagai ubat luka bagi mencegah jangkitan bakteria. Lotion kuning digunakan untuk mencuci kawasan luka dan membunuh kuman. Pita pelekat digunakan untuk melekatkan balutan pada luka. Pembalut gulung pelbagai saiz digunakan untuk mengemaskan balutan dan memberi sokongan kepada kawasan kecederaan. Gunting pula digunakan untuk memotong pembalut gulung dan pita pelekat. Pembalut tiga segi atau kain anduh digunakan untuk membuat anduh dan balutan di tempat kecederaan. Pin penyemat digunakan untuk menyemat anduh atau balutan. Pita luka digunakan untuk membalut dan menutup bahagian luka kecil. Paracetamol merupakan ubat yang digunakan untuk sakit kepala dan demam. Minyak angin pula digunakan untuk meredakan sakit kepala, hidung tersumbat dan ketidakselesaan perut. Dan alat yang terakhir ialah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan pesakit. Baiklah semua, seterusnya ialah aktiviti menghasilkan ikatan dan balutan anduh. Mari kita tonton video penerangan tentang kegunaan dan cara membuat anduh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam pengakap. Selamat datang ke Johor Virtual Kabori 2021. Saya Asraruddin dari Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Bulai. Saya akan menerangkan tentang kain anduh dan cara penggunaan kain anduh pada bahagian yang cedera atau luka di dalam pertolongan cemas. Sebelum itu, mari kita semua mengenali apa itu kain anduh. Anda pernah melihat kain anduh? Ini ialah kain anduh. Kain anduh berbentuk segitiga. Di bahagian atas sini kita panggil sebagai puncak dan ujung ke sini kedua-duanya kita panggil sebagai ujung. Inilah bentuk kain anduh. Kain anduh digunakan dalam pertolongan cemas. Fungsi kain anduh adalah untuk yang pertama, menyokong bahagian yang cedera atau patah. Yang kedua, menghentikan atau menahan pendarahan. Yang ketiga, menetapkan bahagian yang cedera. Yang keempat, dapat digunakan sebagai pengipas. Yang kelima, menutup bahagian yang luka atau cedera. Yang keenam, sebagai pengelap atau karung tuaman sejuk. Di dalam pertolongan cemas, jika tiada kain anduh, kita juga boleh menggunakan bahan-bahan lain seperti surat khabar, majalah, kain tudung, skarf pengakap dan sebagainya yang sesuai untuk jadikan kain anduh.
Satu situasi yang sering berlaku ialah patah tangan. Bagaimana kita hendak menyelamatkan mangsa yang patah tangan daripada mendapat kecederaan yang lebih teruk? Saya terangkan cara-cara menggunakan kain ando untuk merehatkan bahagian tangan yang tercedera atau patah. Yang pertama, pastikan mangsa dalam keadaan agak selesa. Yang kedua, kita ambil kain ando dan kita ambil bahagian hujung dia. Hujung yang pertama kita letak di bahagian bahu kanan. Kita ambil tangan yang patah perlahan-lahan dan letakkan di bahagian dada. Kemudian ambil hujung yang kedua kain ando dan letakkan di bahu kiri. Kita akan ikatkan di bahagian belakang. Kita akan menggunakan ikatan buku sila. Di dalam ikatan buku sila ini lebih banyak digunakan di dalam pertolongan cemas kerana ianya mudah untuk dibuka. Untuk mengikat buku sila ada lagunya. Kiri atas kanan, kanan masuk. Kanan atas kiri, kiri masuk. Selepas siap diikat, kita kemaskan kain ando kita. Bahagian hujung kain ando ini bolehlah kita pital dan kita selitkan di bahagian dalam dia. Inilah kain ando untuk patah tangan. Jika ada kecederaan di bahagian kepala, kita kena hentikan dahulu pendarahannya. Jadi, kita letakkan kain gauze ataupun kain yang bersih untuk menutup bahagian luka. Setelah ditekan, kita ambil kain ando ataupun scarf. Kali ini saya menggunakan scarf pengakap untuk membuat balutan di bahagian kepala. Silangkan di bahagian belakang dan tarik semula di bahagian hadapan. Bahagian hadapan kita akan menggunakan ikatan dia menggunakan ikatan buku sila. Dan kita kemaskan. Bahagian belakang juga kain yang terlebih ini kita kemaskan. Inilah rupa ikatan di kepala. Baiklah penonton semua, bagaimana dengan penerangan tentang pertolongan cemas tadi? Saya harap anda semua faham dan jelas tentang maksud, fungsi dan cara-cara memberikan pertolongan cemas kepada mangsa yang cedera. Pada akhir sesi aktiviti ini, anda dikehendaki menghasilkan ando patah tangan dan balutan kepala sama ada menggunakan kain ando ataupun scarf pengakap. Rakam gambar hasil tugasan dan muat naik gambar tersebut ke sistem web Johor Virtual Kaburi 2021. Itu sahaja daripada saya. Selamat mencuba.